sekarang dah didedahkan tentang penglibatan Nazlan. Terang-terang. Dunia dah tahu dah Nazlan ada conflict of interest. Ada mahkamah dismiss keputusan yang dibuat oleh Nazlan. Ada mahkamah umumkan retrial? Tak ada. Jadi macam mana? Adakah Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri tak boleh bagi arahan supaya keadilan bukan hanya dilaksanakan tapi dilihat terlaksana? Bukan nak suruh dia buang kes Najib, buang kes Datuk Zahid. Tidak. Kita minta supaya keadilan bukan hanya dilaksanakan tetapi dilihat terlaksana. Maknanya bagi fair trial. Itunya. Ini orang macam Jolo hari ni. Saya dah beritahu dah lama dah. Jolo hantar peguam dia. Sebelum ni peguam dia lain. Bukan Tan Sri Apandi. Yang saya tengok dokumen ni, peguam dia lain. Dia minta supaya kerajaan bersetuju untuk kembalikan pasport Jolo. Memandangkan kerajaan Mahathir dengan Muhyiddin sudah bersetuju untuk membatalkan senarai hitam Interpol nama Jolo. Dan Jolo minta pasport balik daripada kerajaan kita. Nasib baik kita ada ketua pengarah, ketua Pesuruhjaya SPRM yang berani, yang bantah benda ni. Dia bantah, dia tak setuju. Dia masih lagi nak supaya Jolo dihadapkan ke muka pengadilan. Betul lah tindakan ketua pengarah SPRM. Sebab dia lagi tahu bahawa semua ni berlaku ialah perancangan Jolo. Datuk Najib tertipu. Takkan orang yang tertipu, ditipu, dihadapkan ke muka pengadilan, jadi kambing hitam. Orang yang membantu penipu besar ni, penipu besar tak dihadapkan ke muka pengadilan, nak bayar 1.5 bilion, nak settle. Kepala bapak dia. Boleh macam ni? Keputusan yang kerajaan Mahathir dan Muhyiddin buat ialah bersetuju dengan keputusan DOJ. Nampak tak mainan Amerika ni jahat tak jahat? DOJ yang bersetuju buat negotiation dengan Jolo. Bila DOJ bersetuju keluarkan nama Jolo daripada Interpol, kerajaan Malaysia bawah Mahathir dan Muhyiddin bersetuju juga keluarkan nama. Bila zaman Ismail Sabri, peguam ni tulis surat kepada SPRM, SPRM bantah, tak setuju untuk pulang balik pasport, tak setuju untuk keluarkan nama daripada Interpol Red Alert. So tu maksudnya dia dah offer 1.5 bilion tu. Maksudnya dia dah kira consider dia mengaku lah dia yang buat benda ni semua. 1.5 bilion ni, ini baru punya cerita. Baru. Masa peguam tu tulis surat kepada SPRM, tak ada. Ya betul. Aku baca tak ada. Tak ini ada. Yang baru 2-3 hari ni tu, yang dia offer 1.5. Ya lah. Dia memang bersalah. So, semua benda ni punca daripada dia. Cuma yang lahanat ni, aku minta maaf cakap lah, memang haram jadah ni DOJ yang mereka ni. Macam mana kau boleh bersekongkol dengan bapa penyamun untuk kenakan orang-orang yang membantu penyamun ni? Kau patut bekerjasama dengan orang yang membantu penyamun, dapatkan kesaksian dia untuk kenakan bapa penyamun. Jolo collected 1.2 billion US dollar. Tim Lesner collected 75 million US dollar. Roger Ng only collected 35 million US dollar. And they are using Tim Lesner to go against Roger Ng yang dapat tak sampai separuh daripada apa yang
tim nasional dapat. Tak kegila ni, macam mana korang tak boleh fikir benda ni? Dan lagi celakanya, dia gunakan Jolo tu. Dia kau tim dengan Jolo. Sedangkan inilah the main culprit. Aku memang tak boleh brain lah. Minta maaf cakap lah. Maksudnya Amerika boleh cakap macam-macam bullshit tentang human rights ke, dia boleh cakap tentang rule of law, boleh mampus lah dia orang ni. For me, dia orang punya government ni betul-betul rubbish. Betul-betul rubbish. Langsung tak uphold rule of law. Macam mana kau boleh kerjasama? Macam contoh K. Dato' Najib. K. Dato' Najib. Kau boleh bersetuju dengan DOJ, Kerajaan Malaysia, bawah Mahathir dengan Muhyiddin, setuju dengan DOJ untuk pulangkan pasport, untuk keluarkan nama Jolo, bagi dia bebas, bagi dia kebebasan. Sedangkan inilah orang yang menipu Najib, yang bebas dari Malaysia. Dan sampai sekarang pun tak didakwa orang yang membantu Jolo yang menerima 715 juta. Zeti Aziz dan keluarga dia. Zeti apa? Norma Mak Yaakob 85 juta. Tak ada pendakwaan. Itu tim Lesnar beritahu Nick Faisal pun minta 5 juta US dollar. Tak ada pendakwaan. Adil ke? Rozhan pun dapat rumah 10 juta US dollar daripada tim Lesnar, hanya kerana dia mengugut, kalau kau tak bagi aku rumah ni, aku akan bocorkan tentang kau punya penyelewengan dengan Jolo. Dia baru janji nak pulangkan rumah tu, dia selamat. Sama lah macam Jolo, janji nak pulangkan 1.5 bilion, dia settle, selamat. Boleh macam tu. Dan orang yang tak berdosa, Dato' Najib, hari ni dah terbukti duit yang masuk dalam akaun dia bukan duit daripada kuop yang dipinjam oleh SRC, dan bukan masuk daripada SRC ke dalam akaun Dato' Seri Najib. Sebaliknya, duit itu adalah duit Putra Perdana Development pinjam dengan Maybank, diketahui oleh Nazlan, disahkan oleh pegawai Maybank yang mengatakan Nazlan tahu tentang pinjaman ni. Duit tu masuk dalam akaun Najib. Daripada akaun Najib 42 juta tu, 27 juta dipindahkan ke akaun SRC, lagi 5 juta lagi, 32 juta pergi ke SRC. Terbalik, pertuduhan pun dah salah. Ada Perdana Menteri kisah benda ni, dia tak kisah. Ada Perdana Menteri arahkan supaya bekas bos dia ni diberikan keadilan. Ada? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab apa dia tak mahu keadilan diberikan pada Dato' Najib? Sebab apa dia tak mahu keadilan diberikan pada Dato' Zahid? Sebab dua orang ni je yang boleh halang hasrat dia, cita-cita dia jadi Perdana Menteri, jadi Presiden UMNO. Itu sebab bila Bahlul Raja Petra ni bercakap, kata aku pula yang menyebabkan Dato' Najib ni akan masuk penjara. Bodoh ke apa kau ni? Kau duduk UK, kau tak tahu apa berlaku kat Malaysia ni. Kau dah ketinggalan zaman lah. Dia suruh kita jalinkan hubungan baik dengan Ismail Sabri supaya boleh lepaskan Dato' Najib. Aku dah pergi jumpa dengan Syed Fazmi ni tahun lepas lagi. Dah berunding dengan dia tahun lepas lagi. Dah ajar dia apa implikasi bila kau buat benda ni. Ini implikasinya. Kita dah ajar. Dan aku nak beritahu, antara Syed Fazmi dengan Ismail Sabri, cerdik lagi Syed Fazmi ni. Dia tahu, dia boleh baca implikasi akibat daripada mengambil sesuatu tindakan. Tapi Ismail Sabri dengar cakap hasutan syaitan. Bila dengar hasutan syaitan, itu masalah dia. Dia tidak membuat keputusan yang betul. Akhirnya, tengok apa jadi kan bosku. Kita dah jalin hubungan cukup baik dah, bagi keadilan. Tapi last kali apa jadi? Dia kenakan juga di Mahkamah Rayuan. Masa tu siapa Perdana Menteri? Maeh. Bila kita dah tengok,
kita pun tahu juga apa benda yang berlaku di belakang, arahan-arahan yang keluar. Depan Datuk Najib dia cakap lain. Dia kata dia akan diberikan keadilan. Belakang Datuk Najib lain yang berlaku. Maklumat sampai. Bila kita nampak dia sebagai seorang bekas menteri bawah Datuk Najib. Orang yang Datuk Najib letak sebagai menteri kanan, jaga KKLW. Tergamak melihat bekas bos dia dijatuhkan hukuman di Mahkamah Rayuan. Kita dah nampak dia sudah tidak mengenal erti peri kemanusiaan. Kita dah nampak dia meletakkan kepentingan peribadi, hasrat nak kekal sebagai Perdana Menteri, bercita-cita nak menjadi Presiden UMNO sebagai keutamaan. Bukan lagi kepentingan parti, bukan lagi kepentingan rakyat. Takkan kita nak bodoh ikut dia apa benda yang dia buat. Itu sebab bila dia tak betul, kita tegur lah. Kita dah buat teguran ni lama, baru dia nak cerita suruh kita merapatkan hubungan dengan Ismail Sabri. Apa bodoh ni? Selama hari ni kita tak ada puji ke apa benda yang dia buat semenjak dia jadi Perdana Menteri? Kita tak cerita kebaikan yang dia buat. Buat KWSP, buat longgarkan apa ni tentang vaksin. Macam-macam benda baik dia buat. Kita sokong. Benda baik kita sokong lah. Masalahnya bila dia mengatasi sifat kemanusiaan tu dah hilang. Kerakusan untuk kekal berkuasa jadi Perdana Menteri itu sudah Allahu Akbar. Takkan kita tak boleh tegur sikit. Tegur sikit je. Diorang kata kita serang Perdana Menteri. Allahu Akbar. Nak kira aku serang Presiden UMNO dulu lagi teruk tau. Betul-betul kita berperang dengan Presiden UMNO. Tapi Presiden UMNO ni jiwa besar. Dia boleh maafkan kita. Apa aku tak cakap pasal Presiden UMNO dulu? Bila aku geram, minta maaf lah orang yang nak bekerjasama dengan Mahathir ni, aku memang tak boleh terima. Aku balon kau-kau. Mak Sabri aku belum balon apa lagi pun. Belum jentik pun. Minta maaf cakap lah. Baru sipi-sipi je nasihat. Raja Petra kata kita melancarkan perang ke atas Ismail Sabri. No. Belum lagi. Nak tengok perang betul, tunggulah. Kita tengok bila ROS ni dia tak luluskan, baru kita lancar perang. Bukan orang lain lancar, bukan Datuk Najib lancar, bukan Zahid Amini lancar, bukan. Aku lancar. Jangan libatkan orang lain. Ini kata aku buat ni akan menjejaskan peluang Datuk Najib untuk jadi bebas. Raja Petra ingat ni aku ni baru masuk politik ke? Aku politik semenjak umur 15 tahun lah. Benda belum berlaku aku dah boleh baca lah. Kalau aku yakin Ismail Sabri ni akan beri keadilan pada Datuk Zahid, beri keadilan pada Datuk Najib, aku tak sentuh dia sikit pun. Dia nak buat bodoh ke, dia nak buat apa ke, dia nak terus Jahanam, aku biarkan je.